Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan terus belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 dalam unit 22 iaitu Ekonomi Dinamik. Tajuk kecil pada hari ini iaitu Sediakan Payung Sebelum Hujan. Cikgu ulang sekali lagi, sediakan payung sebelum hujan. Payung, hujan. Bila hari hujan, kamu akan cari payung. Nanti kita akan tengok apakah maksud sediakan payung sebelum hujan. Fokus yang akan dikuasai pada hari ini iaitu berkaitan dengan seni bahasa. Boleh rujuk buku teks muka surat 171. Okay, kalau dalam buku teks ini mengatakan bahawa Farisha ingin menyertai pertandingan pantun semasa minggu keusahawanan sekolahnya. Dia mula berlatih untuk membina pantun. Apakah tindakan yang Farisha patut buat sebelum menyertai pertandingan pantun? Mari kita tengok persediaan yang telah dibuat oleh Farisha. Sebelum kita membina pantun 4 kerat, kita terlebih dahulu perlu menguasai pantun 2 kerat. Pantun 2 kerat ni lebih mudah. Dia hanya ada 2 baris saja. Boleh katakan setiap baris dia ada 4 perkataan saja. Baris pertama ada 4, baris kedua ada 4, ada 8 perkataan. Jadi kita akan tengok. Okey, baris pertama tu dipanggil pembayang, baris kedua tu dipanggil maksud. Okey, contoh pantun 2 kerat yang popular daripada dulu sampai sekarang. Okey, kita tengok di sini ya. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Ceritanya, sudah baca, harap balas. Okey, ini berkaitan dengan surat lah. Kain batik, kain pelekat. Ika cantik, Ahmad tepikan. Dia bukan nak cerita tentang kain batik, kain pelekat tu. Tapi fokusnya itu murid perempuan yang cantik, seorang murid lelaki pula terpikat. Okay, Ika cantik, Ahmad terpikat. Orang cantik, semua orang suka. Sebab tu kena cantik-cantik pergi ke sekolah. Okay, gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Ni orang yang dah suka makan ya. Kenyang perut, suka hati. Ini kita panggil pantun 2 kerat. Sebelum membina pantun 4 kerat, kena kuasai dulu pantun 2 kerat ni. Kamu mahirkan diri kamu buat pantun 2 kerat. Satu hari 3-4 pantun. Okey, kita tengok ni paling mudah. Pantun 2 kerat ni tengok S. Pecah kaca, pecah gelas. Habis hujung dia S. Gelas, balas. Rima akhir dia. Lagi yang kedua, rima tengah dipanggil dia. Kaca, baca. Kalau kamu boleh buat begini, insya-Allah kamu boleh menguasai untuk pantun 4 kerat. Yang penting cari yang akhir tu dulu. Bila dah dapat rima akhir, dapat rima tengah. Buat pantun 2 kerat. Kemudian baru kita akan tengok pantun 4. Ini pantun yang popular lah. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Tengok orang dahulu punya pantun. Dalam maksudnya. Dia bukan nak cerita buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Itu kita panggil dia pembayang. Maksud di sini kita, saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Murid darjah 1 baru masuk sekolah. Cikgu, saya tak tahu macam mana. Cikgu, tolong tunjuk saya. Kalau murid tak tahu, dia tanya kawan dan sebagainya. Kawan ajar. Okay. Bagus. Tolong menolong antara satu sama lain. Fokusnya, kalau salah, tolong tunjukkan. Kita tak nak buat perkara yang sama berterusan salah saja. Salah, kita betulkan. Okay. Mari kita tengok apakah pantun yang telah berjaya dicipta oleh Farisha. Kita tengok macam mana cara nak melapaskan pantun. Okay. Wanginya aroma bunga telepuk, tiada di hutan suka dicari. Diberikan nama insurans berkelompok, tanda ingatan pemimpin bistari. Tengok yang merah tu. Okay, diberikan nama insurans berkelompok, tanda ingatan pemimpin bistari. Pemimpin yang bijak datang ke sekolah, bantu anak murid yang susah dan sebagainya. Okay. Cikgu pecahkan pantun ni kepada 2. Tadi ada 4 baris, cikgu pecahkan 2 baris supaya kamu lebih jelas. Baris pertama, baris kedua ni kita panggil dia sebagai pembayang. Waginya aroma bunga telepuk, tiada di hutan suka dicari. Yang ni bebas kamu nak buat, tapi berkaitan dengan tema. Okey, yang ni kita panggil pembayang.
Okay, pembayang, baru bayang. Kalau orang kita tengok bayang, kemudian baru orang tu akan muncul. Pembayang ni panggil ya. Kita tengok pula lepas ni apa dia maksud dia. Baris ketiga dan baris keempat. Ini paling penting sebab dia nak ceritakan isi apa maksud dia. Diberikan nama insurans berkelompok tanda ingatan pemimpin Bistari. Ni tengok baris ketiga. Insurans berkelompok. Insurans dia ada banyak. Insurans nyawa, insurans kereta, insurans rumah dan sebagainya. Yang berkelompok ni maksudnya pihak insurans datang ke sekolah. Katakan sekolah tu ada 300 orang. Okey, semua murid ambil insurans, dia uruskan berkelompok. Tak adalah seorang. Jadi dia akan mengambil masa dan menyusahkan. Jadi dia uruskan semua secara berkelompok. Tanda ingatan pemimpin Bistari. Ingatan pemimpin Bistari. Pemimpin yang bijak dia akan selesaikan masalah penduduk, masalah masyarakat, masalah murid dan sebagainya. Pemimpin yang Bistari. Satu hari nanti kamu akan jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang Bistari. Okay. Pantun yang kedua yang berjaya dicipta oleh Farisha iaitu berbunyi, naik perahu pergi ke kota, pergi bertiga menjual beban. Ambillah tahu hak kita agar keluarga tidak terbeban. Cikgu fokus kepada dia punya maksud. Ambillah tahu akan hak kita agar keluarga tidak terbeban. Kalau kita ada insurans, dalam sekarang dalam keadaan suasana COVID dan sebagainya, ramai orang yang meninggal dan sebagainya, bila ada insurans, kita boleh buat tuntutan insurans untuk kebaikan kita bersama. Pantun ketiga ciptaan Farisha berbunyi, berenang memerang bersama tuntung, tersangkut kaki terkena joran. Murid sekarang sungguh beruntung, insurans dimiliki tanpa bayaran. Tengok dia kata, murid sekarang sungguh beruntung, insurans dimiliki tanpa bayaran. Ada pihak yang uruskan. Kamu terima saja, tulis nama, bagi nombor surat beranak dan sebagainya. Ada yang orang tolong bayarkan. Itu maksudnya pemimpin yang bijak dan Bistari tadi. Pantun keempat. Pohon koko tumbuh sekata, petik bersama muat di pedati. Jauhkan risiko diri kita, insurans diterima sebagai ganti. Tengok, jauhkan risiko diri kita. Kita tak tahu apa risiko yang akan dihadapi. Insurans diterima sebagai ganti. Jika apa-apa berlaku, insurans yang bernilai RM10,000, RM100,000, malahan ada insurans yang ambil secara peribadi dan sebagainya sampai RM1 juta pun ada. Ikut pakej yang dia ambil. Kalau pakej murid sekolah ni yang disediakan oleh pihak kerajaan, mungkin nilainya kecil. Nanti bila kamu dah besar, ada sumber kewangan sendiri, kamu ambil pakej yang lebih baik untuk diri kamu. Jika apa-apa berlaku, kita ada insurans. Pantun seterusnya. Lebah bersarang di pohon jelutong, ikan gelama dibuat kerupuk. Senang keluarga tiada terbeban, insurans diterima, syukur di hati. Keluarga tak terbeban, insurans diterima dengan syukur hati. Terima RM10,000, RM50,000 dan sebagainya. Pisang kaki di atas ran, ayam kinantan dimasak kari. Ambillah tahu manfaat kita, kurangkan risiko diri kita. Apa maksud di sini ya? Ambil tahu manfaat kita, kurangkan risiko diri ya. Sebagai latihan pada hari ini, murid-murid yang ingin menguasai, nak menyertai pertandingan pantun dan sebagainya, cikgu dah bagi tahu tadi, kita cuba dulu cipta pantun 2 kerat. Bila dah mahir pantun 2 kerat, baru kamu boleh cuba pantun 4 kerat. Kemudian akhir sekali kamu tengok apa maksud mesej yang kamu nak sampaikan. Okay, di baris yang penting, baris 3 dan baris keempat. Baris 1 dan baris 2 ni kita panggil dia pembayang. Okay, ada masa kamu boleh cuba buat. Satu hari nanti, cikgu harap kamu berjaya mencipta pantun-pantun yang menarik. Mungkin satu hari nanti pantun kamu akan digunakan sampai ke peringkat kebangsaan dan peringkat nasional. Contoh macam pantun buah pada daripada dulu zaman cikgu sekolah sampai sekarang masih digunakan. Sebab pantun itu pantun yang berkualiti. Sebagai kesimpulannya pada hari ini, tentang pantun. Jadi, kita sebagai orang Melayu khususnya harus mempertahankan budaya orang Melayu. Inilah salah satunya pantun. Ada pertandingan berbalas pantun, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Sesiapa yang berminat, kamu cuba. Yang pantun ni yang paling penting,
suara, dia gaya, lenggok dan sebagainya. Jadi pada hari ini kamu dah belajar tentang laras bahasa, seni bahasa yang berkaitan dengan pantun. Cikgu harap murid-murid cubalah libatkan diri apa juga pertandingan yang diadakan oleh peringkat sekolah. Walaupun kalah tak apa, yang penting kamu dapat pengalaman. Dari pengalaman tu kamu akan menjadi orang yang hebat satu hari nanti. Okay, itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau kamu rasa ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat dengan kamu, kamu like lah. Kemudian sekiranya bermanfaat, kamu boleh kongsi dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5 untuk unit dan tajuk yang seterusnya. Bye semua anak murid. Bye-bye. Jumpa lagi.